Subhanahu wa ta'ala yang biasa kita dengar tuan-tuan, cuma kadang-kadang amal je penghayatannya tu kan. Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang satu khabar kepada kamu itu yang dibawa oleh orang yang fasik, ataupun apa sajalah, kita ambil iktibar apa sajalah maklumat dan juga berita yang sampai pada kita, fatabayyanu, betul ke tak betul. Hari ni tuan-tuan pengesahan dia. Sebab itulah kalau di peringkat JAKIM ni dah ditubuhkanlah satu unit pengesahan berita di bawah unit komunikasi korporat. Jadi bila kami dapat satu berita akan hantar kepada unit pengesahan berita ni, betul ke ni? Bagi masa kejap. Baru dah bagi tahu, betul. Palsu. Tak betul. Ini isu lama. Tentang berita Allah. Sebab JAKIM ni kan jaga bagian-bagian halal. Kadang-kadang ada je lagi maklumat tu, barang ni tak boleh makan, ini dah diiktirafkan, apalah macam-macam. Ini betul ke ni? Ini isu lama dia share, diberi nafas semula katanya. Tuan-tuan hati Allah. Jadi menjadi satu keresahan, berbolak-balik itu juga dikitarkan semulanya. Itu pertama tuan-tuan adalah konsep bagi ilmu. Yang keduanya tuan-tuan, pengukuhan ilmu tadi membawa kepada pengukuhan iman. Jadi nak mengukuhkan iman selain daripada asasnya ilmu, perlu bawa kepada amalan. Sebab tu tuan-tuan, Cogan kata, dan orang kata tagline sekolah-sekolah dulu-dulu lah tuan-tuan. Masa sekolah tuan-tuan dululah yang pendekar Bujang Lapuk kata sekolah sarkas tu lah, sekolah atap lah tuan-tuan. Bila ditanya kan, apakah Cogan kata sekolah ni mudah ya tuan-tuan? Kan berilmu, beriman, beramal. Tak payah sebut ujung tu dah, berakhlak. Sebab memang akan jadi orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang beramal. Tuan-tuan, itulah jadinya orang yang elok. Bagi kata orang kampung ni, semonggah lah jadi itu. Maknanya tuan-tuan, jadi elok lah orangnya, baik tingkah laku dan fa'ilnya tu, kerana dia ada ilmu, dia ada iman dan dia ada amal. Tapi hari ni tuan-tuan, kalau kita perhatikan anak-anak kita mana pergi pada hari cuti sekolah. Kadang-kadang bukan anak sekolah menengah tu, anak-anak kita di peringkat universiti, kalau cuti semester lah, tak dijumpai di masjid. Ramai anak-anak kita ni. Kadang-kadang tuan-tuan sekolah agama Fardu Ain tu petang petang kalau di sekolah agama beranang ni tuan-tuan, sebelah masjid dia. Tapi bila waktu semayang malam, waktu cuti, di mana mereka semayang sebenarnya? Jadi tuan-tuan, mereka nak melembut dan melunakkan hati mereka ni, berpakat bersama-sama dalam satu saf. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Tu tuan-tuan, dia punya berkat itu sembahyang jemaah ni, walaupun kita tuan-tuan khusyuk, kalau nak diukurkan kita seorang ni hanyalah 2% je khusyuk, tapi oleh kerana sembahyang berjamaah, Allah bagi pukulan sab, khusyuk sempurna. Tuan-tuan nanti dah. Kalau sembahyang seorang lah tuan-tuan, dia punya bocor tu macam tapih tu. Tapi ataupun tapih lah tu ke rumah tu. Tak ada yang sangkut air lah, bocor. Sebab tuan-tuan, dalam semayang tu boleh berangan tu. Tuan-tuan punya semayang saya tak tahu, tapi semayang saya tahu lah tuan-tuan. Berangan tu, kejap-kejap pergi Ayub Aimon, kejap-kejap pergi ke Alamanda, kejap pergi ke Khidmat, Zimat, Tesco, Maidin, semua pergi tu. Tak ada yang tak pergi. Tuan-tuan hati Allah. Jadi manakah rasa iman, pengukuhan halawatul ibadahnya? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi tiga tu lah kan, dari segi ilmunya, dari segi imannya, dari segi amalnya. Bila amal ni tuan-tuan, kita perlukan kepada konsep tazkiyatun nafs. Bila disebut tentang tazkiyatun nafs, dia ada pula disiplin tasawuf dia. Tuan-tuan, bila dah ada tasawuf pula, dia ada pula dia punya kerangka tarikat dia. Adalah janggal orang yang bertasawuf tapi tak bertarikat. Apalah beza antaranya tu? Jadi tuan-tuan, kalau di Negeri Sembilan dia ada enakmen tarikat. Kalau nak beramal tarikat tasawuf ni, ni yang didaftarkan ni. Tak sewenang-wenangnya boleh nak diamal. Pantang tengok orang berjalan terbang je tuan-tuan, wah ni tasawuf ikut. Tak, tuan-tuan, perlu ditengok manhaj dia, silsilah dia, ijazah dia, kitab rujukan dia, lengkap tuan-tuan, supaya menjaga soal hati. Sebab apa tuan-tuan?
Kalaulah dikiaskan, Nabi sebut tidak akan berzina seorang yang berzina itu semasa dia berzina dia beriman kepada Allah. Dalam arti kata yang lain, tidak akan berlaku persengketaan, perbalahan sesama umat. Kalau berlaku perselisihan tu tuan-tuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kamu berlunak hati dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik, kalau sekiranya engkau wahai Muhammad bersifat bengis, kasar kepada mereka, mereka akan lari dalam menyantuni kepelbagaian manusia yang Nabi temui dalam menyampaikan risalah. Fa'fu anhum, ini satu perkara dia tuan yang dibuat. Fa'fu anhum, hendaklah kamu maafkan mereka. Wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah tentang kesalahannya. Wasyawirhum fil amr, berbincang dan berunding dengan penuh kasih sayang ataupun penuh dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita boleh ambil konsep tu sedikit, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila dah bermuafakat, bersatu hati, berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata memperkukuhkan lagi jaringan dan jalinan itu, kan? Maka tuan-tuan akan datanglah rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, dalam bidang tasawuf, walaupun kerangka besarnya kita katakan untuk menyifatkan hati kita ni dengan sifat maha mudah, mengakis dan membuang dan mengeluarkan segala sifat mazmumah, tuan-tuan, mentajalikan rahmat Allah dengan halawatul iman, tuan-tuan berarti Allah, maka perlu kepada orang kata nak menyusun, kalau marah macam mana nak diletakkan marah. Sebab ada ketikanya Nabi suruh kita marah, kalau tak marah dayus pula. Ada ketikanya tuan-tuan Nabi tegah jangan marah. Satu orang lelaki datang jumpa Nabi, wahai Rasul, nasihatkan aku satu perkara yang aku takkan tanya kepada orang lain, ringkas, padat dan tuan-tuan serba mencakup lah, maksud dia macam tu. Maka Nabi kata la taghdab, jangan marah. 3 kali dia tanya tuan-tuan, tu je Nabi kata jangan marah. Jadi tuan-tuan, bila kita katakan tengok marah ni, sebab-sebab marah, tuan-tuan kan. Dan apa akan jadi kalau kemarahan itu tidak boleh nak dicairkan, nak dilenturkan sehingga menyalurkan kepada sifat pemaaf dan juga memberikan keampunan. Dia akan menyentuhkan lain dan lain, tidak berkesudahan. Sudahnya akhirnya tuan-tuan menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kepada hablum minallah, menjalinkan hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Inilah faktor tuan-tuan berarti Allah, bahawa manusia yang beriman dan bersyariat serta berakhlak itu tuan-tuan, tingkah lembut, tingkah lakunya tuan-tuan adalah lembut, penyantun, penuh dengan kasih sayang. Kalau kita tengok sifat Nabi SAW tuan-tuan, penyayang dia, Masya Allah. Dalam dirinya tuan-tuan, dalam peribadi Nabi ni tak terbuat kita tuan-tuan. Walaupun orang kata kita kena sama, kena contohi, tak tercontoh ada tuan-tuan. Nak ikut boleh, tapi nak sama tu tak tahulah. Kalau ikut pun tak tahulah sejauh mana kita ditinggalkan, tuan-tuan nanti Allah. Macam satu kisah tuan-tuan, seorang lelaki dia datang jumpa Nabi. Usia dah banyak ni tuan-tuan, usia dah banyak ni, dah dewasa sungguh dah berusia dah. Datang jumpa Nabi, ya Rasul Allah, katanya, apa masalah? Nabi kata. Lalu dia berkata, wahai Rasul, aku ni telah melakukan satu perkara yang menyebabkan aku kena bayar kafarah. Apa dia? Aku telah bersama dengan isteri pada siang Ramadan. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita punya kawan usia 60 tahun tapi mengadu dengan kita, alamak dah tersilap projek dalam tengah malam tu, apa tengah-tengah hari katanya. Bila tadi Ramadan ke berapa? Yang ke-6 teh. Apa agaknya perkataan yang harmoni yang kita akan cakapkan dengan kawan kita ni, tuan-tuan? Paling tidak pun, apa kau gila nak kau baik, itulah tuan, itu okey lah tu kan. Tapi Nabi SAW bila sahabat dia mengadu macam tu, terus Nabi kata, ada hamba tak? Kenapa ya Rasulullah? Nak dimerdekakan hamba kerana kesilapan ini, kafarahnya kerana mereka hamba. Tuan-tuan, dia kata Nabi, aku tak ada hamba. Hidup dia sendiri pun macam hamba gitu kan? Tak ada hamba. Maka Nabi kata, kalau macam tu, kata Nabi, kau puasa lah 60 hari berturut-turut katanya. Apa katanya tuan-tuan? Wahai Rasul, yang sebulannya pun tak terdaya,
nak 60 hari pula. Dia nampak tuan. Kan Nabi tak marah tu. Kita kalau macam tu marah dah. Kalau dah kau tahu kau macam tu dah tak ada yang kau pergi mengonyam dia apa? Tu tuan, kita pula kalau bahasa orang kampung kita. Tuan-tuan. Maka Nabi kata kalau macam tu kau bagilah makan 60 orang bagi miskin. Maka dia cakap, wahai Rasul, dalam senarai fakir miskin yang teratas tu aku, katanya. Tuan-tuan, hai katanya. Kan Nabi tak marah tuan-tuan. Tu yang heran tu, hati emas Nabi tu tuan-tuan. Lalu Nabi pandang belakang tengok. Lalu dia bertanya sahabat dia, siapa yang agak boleh tolong selesaikan kafarah orang ni? Ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, zimmah dia kat tadi aku. Mana dia jamin? Maka Nabi kata, tuan-tuan, zimmah, baiklah. Orang tadi tuan pergi jumpa Nabi berbisik, ya Rasulullah, orang tu nak bayar kafarah aku bagi makan kan? Apa kata kalau dibagi aku je ya Rasulullah? Aku pun miskin ni katanya. Maka Nabi kata, wahai saudara, kau bagi makanan tu kat dia. Dia miskin. Tengok tuan-tuan, ya Allah, cara Nabi. Begitu juga tuan-tuan, satu orang Arab tak semena-mena tuan-tuan pergi sudut masjid Nabi, langsung terkencing dah. Kita hari ni agak macam mana tiba-tiba ada di antara kita ni terkencing tuan-tuan. Ya tuan-tuan, itu memang kau dah tambik itu kan tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, orang ni Arab dusun ni datang pergi satu sudut masjid Nabi, tahu terkencing. Sahabat-sahabat nak mengambil tindakan yang agresif lah, nak ditarik ke, nak disentap ke. Tapi Nabi tuan-tuan boleh menahan tu. Biarkan, belum selesai lagi tu. Macam tu lah, tengah peringkat puncak tu. Ya betul-betul tu. Maknanya istilah macam tu lah kalau kita. Jangan Nabi tahan sampailah hamba Allah ni selesai. Tuan-tuan, Nabi tak ada nak marah pula. Tak ada panggil, kau apa kau gila, kau terkencing lah masjid, betul tak? Tak ada tuan-tuan. Nabi suruh apa tuan? Tolong ambil setimba air dan jiru setempat yang dia kencing tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Bayangkanlah kalau hari ni tuan-tuan, ada di antara khususnya tuan-tuan, kan saya tengok tuan-tuan, yang menjadikan kita kelang kabut ni, kita mintalah kerjasama pemimpin-pemimpin kita ni. Sudah-sudahlah. Sebabnya dari situ puncanya tu tuan-tuan. Sebab tu Nabi dah sebut dah, ni dua golongan ni kalau elok, eloklah masyarakat. Tapi kalau tak elok, kalau parah, memang parahlah masyarakat. Apa dia tuan-tuan? Al-ulama wal-umara, ataupun sebaliknya. Kan pemerintah, pemimpin ataupun para ulama ni, kalau bertelagahlah dua orang ni sesama dia tuan-tuan, maka yang akan menjadi akibat dan musibatnya tuan-tuan ialah masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah balik. Sebab tu tuan, kita sebagai rakyat, pada saya lah tuan-tuan, hanya yang boleh kita mampu ni tuan-tuan, tak mampu nak bagi nasihat. Macam mana nak baik ni? Berdoa lah tuan-tuan. Tiap-tiap hari tu susun seorang-seorang pemimpin ni tuan-tuan, bacakan Al-Fatihah. Wahai Allah, aku kirimkan pahala Fatihah ini kepada sekian ni, tolonglah lunakkan hatinya. Hantar tuan-tuan tiap-tiap pagi tu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Pernah satu ketika tuan-tuan, Nabi minta 3 perkara di Masjid Ijabah di Madinah tu. 3 yang diminta oleh Nabi, 2 Allah bagi, 1 yang tak dibaginya tuan-tuan. 1 yang tak dibagi tu yang Nabi sebut, wahai Allah, janganlah umat aku bersengketa, berbalah sesama sendiri. Ini tuan-tuan yang Allah tuan-tuan yang tak kabulkan. 2 lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok tuan-tuan yang belah belakang tu mandang saya lain macamnya, saya pun takut sebab masa dah time. Jadi sekadar itulah dulu tuan-tuan dan puan mati Allah. Marilah sama-sama kita menginsafi apa yang sedang berlaku ini tuan-tuan, sebagai ejen yang menyatukan, kan, mencari golongan yang menyatukan, kan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar imannya itu pasti bersaudara tuan-tuan, kan. Fa aslihu baina akhawaikum, nak menjadi muslih ni tuan-tuan. Hendaklah kita menjadi, mudah-mudahan diri saya tuan-tuan menjadi orang yang mengislahkan, membaikkan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, tidak meletakkan diri dalam perkara-perkara yang boleh menambah parahkan lagi perbalahan dan persengketaan itu. Sebab itulah tuan-tuan, ada di kalangan sahabat masa berlakunya persengketaan dan perselisihan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada di antara sahabat yang tuan-tuan iktizal dia, mengasingkan diri, tidak mahu terlibat kerana menghormati kedua-dua tokoh besar di kalangan sahabat Nabi.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dan minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung rasa ataupun tidak difahami dan sebagainya, tidak sampai matlamat dan mesej yang ingin disampaikan. Minta ampun, minta maaf. Didoakan semoga tuan-tuan dan puan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan semangat serta stamina yang tinggi untuk kita bersiap sedia menghadapi Ramadan. Moga-moga Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang sangat hebat untuk kita, tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.